Alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita insya-Allah pada sesi kelima. Jadi kita telah belajar tentang jumlah. Kita baru didedahkan pada nahu, iaitu tentang jumlah. Kita dah belajar tentang frasa, mudhaf ilaih dan juga maksud sifah. Dan juga kita mula belajar jumlah hari Khamis lepas, iaitu jumlah ayat atau sentence. Cuma kadang-kadang dalam bahasa Arab ni ayat dalam bahasa Arab dengan ayat dalam bahasa Melayu tertukar. Ayat yang dalam bahasa Al-Quran itu ialah setiap beberapa perkataan diakhiri dengan satu bulatan dengan angka di dalamnya itu satu ayat lah. Satu ayat. Tapi kadang macam yang di ayat kita bincang Khamis lepas, ini adalah dua ayat tapi satu jumlah. Jadi dia dua ayat tapi jumlah dia satu. Dua ayat yang daripada sini dia bersambung, cuma dia ada ataf. Jadi bila kita jumpa satu jumlah, seperti saya cakap jumlah maksud sentence satu ayat, sekarang tertukar kan, saya guna jumlah lah, maksud ayat yang terkecil dalam satu ayat Al-Quran. Maksudnya kita pertama kita nak tengok dalam ayat tu ada fi'il ke tidak. Kalau tak ada fi'il langsung semuanya isim, maka tu jumlah ismiyah. Kalau dia ada fi'il dalamnya, maka tu jumlah fi'liyah. Kadang-kadang dia berangkai atau bertindih. Tapi itu kita boleh bezakan nanti. Sekarang kita belajar tentang jumlah-jumlah yang sama ismiyah atau fi'liyah dan bagaimana kita nak memahami ayat tersebut. Contoh ayat pertama, kita nampak alam naj'alil ardha mihada. Alam naj'alil ardha mihada, kita ada berapa perkataan dalam tu. Kita ada hamzah iftiham lepas tu ada lam, haraf. Lam adalah haraf jazam. Haraf jazam bermaksud dia menukar fi'il mudhari' daripada dhamma pada huruf terakhirnya kepada sukun. Itu lam. Lam bermaksud tidak, atau dalam bahasa Inggeris did not. Dan tidak yang betul telah berlalu. Yang telah berlaku. Lalunya tidak tu. Jadi kalau bahasa tak ada did not kan, tidak saja. Jadi bahasa Inggeris did not. Jadi alam naj'ali ialah fi'il mudhari'. Asalnya naj'alu. Tetapi bila ada lam, dia jadi jazam, masuk ditukar jadi naj'al dengan sukun. Jadi dalam Quran selalu banyak begini, apabila sukun, apa-apa huruf yang bersukun huruf terakhir berjumpa dengan hamzah wasal. Kita tengok hamzah wasal ni, berjumpa dengan hamzah wasal ni, hamzah wasal ke atas ni kan. Jadi dia tukar, hamzah wasal kasih maaf. Hamzah wasal ke alif ni, jadi sukun ditukar kepada kasrah. Ini bukanlah fi'il mudhari' dalam keadaan jar. Fi'il mudhari' tak boleh dalam keadaan jar majrur. Fi'il mudhari' tak boleh berbaris bawah kecuali kerana sebutan. Ini kerana sebutan. Okey, jadi ini fi'il mudhari'. Bila kita jumpa fi'il mudhari', kita kena tanya dia perbuatan, kita tanya siapa yang melakukan perbuatan tu. Okey. Dan kita lihat lepas tu adalah al-ardha, iaitu bumi dalam keadaan berbaris atas pada dha, iaitu dia ada nasab, dia nasab. Nasab jadi dia berbaris atas. Dan mah dan hamparan pun dalam keadaan nasab dengan berbaris fathahataini, fathah, baris fathah. Jadi selepas fi'il ini tiada isim dalam keadaan rafa', iaitu isim dalam keadaan dhamma pada huruf terakhir. Okey, tak ada isim dalam keadaan dhamma. Jadi bermaksud fi'il ini pelakunya tersembunyi dalam dia ni.
pelakunya tak muncul. Tak muncul. Kalau kita belajar minggu lepas, kita ada daraba Zaidun Amran. Kan Zaidun dalam keadaan rafa dengan dhammataini pada huruf terakhirnya dan Amran dalam keadaan nasab dengan fathataini. Jadi Zaidun muncul selepas daraba, bermaksud dia punya pelaku pada perbuatan dah muncul dalam fi'il daraba tu tiada dhamir, kosong. Tetapi dalam hal ini naj'ali ini tiada dhamir dan rafa' yang muncul selepasnya, maka di dalam fi'il naj'ala ni ada pelakunya, iaitu dikenal dengan nahnu. Jadi kami. Jadi bila kami dia lalu biasa tak ada keluar lah, dia tak payah keluar. Kecuali kalau dia singular male, maksudnya dia bentuk huwa. Ya ja'alu. Kalau dia ya ja'alu, biasanya ada dhamir keluar lepas tu. Dhamir yang dia punya pelaku. Tapi dalam hal ni, kerana dia nak ja'alu, dipanggil, dia punya dhamir mustatir. Mustatir itu tersembunyi. Disembunyikan, mustatir. Dia tersembunyi. Jadi apa yang disembunyi itu sebab kita nampak tadi kita tahu dia punya dhamir ialah nahnu, sebab fi'il mudhari' ini dalam bentuk nahnu naj'al, kami jadikan. Jadi bila kita jumpa satu jumlah yang ada fi'il, kita tengok selepasnya ada isim tak ada keadaan rafa'. Kalau tak ada, maksudnya fi'il itu dhamirnya ada dalam fi'il itu sendiri, tersembunyi dalam fi'il. Kita tahu siapa pelaku dalam hal ni dan nahnu. Lepas tu kita tengok al-ardha dalam keadaan nasab. Bila nasab dipanggil sebagai maf'ulun bihi ataupun yang diperlakukan dengannya. Fi'il itu diperlakukan kepada isim yakni al-ardha. Dan mahdan adalah sama juga nasab, jadi maf'ul atau objek kedua. Jadi kalau kita tengok faham ayat ni, adakah tidak kami jadikan ataupun adakah tidak sebelum itu kami jadikan, but they did not, al-ardha mihada, bumi mihada, hamparan, sebagai hamparan. Jadi kita panggil al-ardha maf'ul pertama, mahdan mihada ni sebagai maf'ul kedua, first and second. Itu bagaimana kita faham ayat ni. Sebab dia jumlah fi'liyah. Okey? Dan bila jumlah fi'liyah, kita nak tahu siapa pelaku. Setiap perbuatan mesti ada pelaku. Dan siapalah, apa je objek dia. Atau yang diperlakukan perbuatan tu ke atas apa. Jadi ni ke atas bumi dan hamparan. Okey? Ada soalan? Nak faham ayat ni? Okey? Lepas tu, ayat kedua, wal jibala autada. Kalau kita tengok sini, di sini ada waw dan haraf, alif lam. Jadi jibala ni adalah isim alif lam. Dia adalah gunung ganang. Autada dalam keadaan tanwin. Jadi dia pun isim juga. Autada pasak, sebagai pasak-pasak. Pasak autada. Right? Bermaksud jumlah ni tak ada jumlah fi'il ya. Tak ada fi'il. Dia tak ada fi'il kan, semua isim. Tetapi kenapa pula jibala ni mansub? Dengan fathah. Kenapa pula autada pun mansub dengan fathah taini? Dan wa ni ni satu haraf yang tidak akan merubah isim selepasnya. Kecuali waw kasam lah, waw sumpah lain. Ini waw dan. Jadi kenapa isim jibala dan autada ini dalam keadaan nasab sedangkan tiada fi'il sebelumnya dan tiada haraf yang menasabkannya. Haraf seperti lan ke, an ke, inna ke, itu yang menasabkan. Tak ada. Jadi itu yang kita tengok, dia nasab sebab waw ni waw ataf, maksud ayat ni bersambung. Fi'il yang ini diguna untuk objek yang ini dan fi'il yang sama dibawa ke untuk objek kedua. Jadi sebenarnya satu ayat, satu jumlah.
Dua ayat dengan satu jumlah. Jadi kalau terjemahan dia, adakah tidak kami jadikan bumi hamparan dan gunung ganang pasak. Sebagai pasak kan, sebagai pasak. Okey, ada soalan? Okey, jadi begitu. Jadi bila ayat kedua, kita tengok ayat di bawah, ayat ke-7 surah An-Naba ni. Kita tengok wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja, sama juga ada dengan wa maksud dan. Khalaqnakum itu adalah fi'il. Khalaqnakum adalah fi'il. Khalaqnakum. Fi'il apa tu? Khalaqna fi'il apa? Khalaqna fi'il apa? Fi'il madhi. Madhi. Dia fi'il madhi, maksud past tense. Khalaqna. Jadi khalaqa cipta, khalaqna kami telah cipta. Itu satu perkataan, khalaqna kami telah cipta. Dan ada kum di belakangnya, kum adalah dhamir melekat pada khalaqna iaitu fi'il. Maka jika ada isim dhamir melekat kepada fi'il, ia automatik menjadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi pertamalah. Maf'ulun bihinya. Maf'ulun bihi maksud dia jadi objek. Jadi kami telah ciptakan kamu. Senang aja kau terlekat tu. Kalau dhamir lekat pada isim jadi mudhaf ilaih. Dhamir lekat kepada fi'il dia jadi objek, jadi maf'ulun bihi. Lepas tu azwajan. Azwajan ialah pasangan dalam keadaan apa? Apa nahu dia? Azwajan ni. Dengan fathah ini, apa nahu dia? Dia adalah nasab atau mansub. Dia mansub, dia dipekerjakan. Dia dipekerjakan. Jadi dia jadi mangsa satu benda pada perbuatan. Jadi azwajan menjadi maf'ulun bihi kedua. Jadi objek kedua. Jadi objek pertama ialah kum. Di mana kita terjemah ayat ni, khalaqnakum kami telah cipta kamu azwajan, pasang-pasangan atau berpasang-pasang. Itu azwajan. Okey. Dan pada contoh keempat, wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata, kita ada mana fi'il ni? Ada fi'il tak itu? Ada. Apa dia? Mana fi'il dia? Wa ja'alna. Ja'alna fi'il. Jadi itu fi'il apa tu? Ada na di belakang. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi jumlah fi'il. Bila jumlah fi'il kita tengok kalau dia ja'alna, jadi kita tahu pelaku ni adalah nahnu. Dia punya pelaku adalah nahnu. Kami jadikan. Kami jadikan. Kami telah jadikan. Kalau fi'il madhi kami telah jadikan. Lepas tu naumakum. Nauma apa maksud nauma? Tidur. Kenapa nauma baris atas? Kenapa bukan naumukum? Kenapa naumakum? Ni dia nasabkan na ni. Dia nasabkan. Dia nasabkan dia ja'alna. Sebab dia jadi maf'ulun bihi pada ja'alna. Dia jadi objek. Sebab kami jadikan tidur. Naumakum, kum jadi mudhaf ilaih. Nauma dengan kum bersambung. Terlekat dengan nauma. Jadi automatik jadi mudhaf ilaih. Jadi naumakum maksudnya adalah tidur kamu. Tidur kamu. Subatan pun dalam keadaan nasab. Kenapa dia nasab? Kenapa dia nasab? Ada na. Ada na mana? Na yang mana? Na yang depan. Subana. Subatan. Mana ada na ja'al. Sebab ja'alna. Ja'alna ni perbuatan kan? Apa yang dia buat? Ja'alna, kami telah jadikan. Apa yang kami jadikan? Tu nak tahu. Apa yang kami jadikan tu? Pertama, naumakum, tidur kamu.
subatan, kerehatan. Tidur kamu sebagai kerehatan. Itu bagaimana kita faham ayat tu. Jadi ayat ni kau nak faham betul? Adakah tidak alam naja'al kami jadikan, ini fi'il mudhari ya. Al-ardha mihada, bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai pasak. Wa khalaqnakum, dan kami telah ciptakan kamu azwajan, berpasang-pasang. Wa ja'alna, dan kami telah jadikan tidur kamu subatan, kerehatan. Jadi ini empat-empat ni adalah contoh jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Maksud bila kita tu ada fi'il, itu jumlah fi'liyah. Dia tengok apa yang fi'il tu buat. Kalau ada isim selepas ni dalam keadaan mansub, iaitu dengan fathah, khususnya untuk plural singular lah. Fathah tu maka dia jadi objek, masuk jadi maf'ulun bihi. Ia yang dilakukan oleh, ia yang diperlakukan oleh perbuatan itu, fi'il itu. Sama semua tu. Okey, ada soalan? Empat jumlah pertama tu. Okey. Kalau tak ada soalan, kita pergi yang bawah. Sana boleh besarkan, tak boleh besar. Okey, nampak tak? Nampak. Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Lepas tu ada tanda wakaf jim kat ujung tu kan? Dia tanda wakaf itu jumlah lah. Satu jumlah. Lengkap. Kita fokus yang tu dulu. Jadi kalau tengok yang jumlah yang ni ada berapa perkataan? 1, 2, 3. 3. Ada semua apa ada fi'il tak dalam tu? Tak ada. Semua mula dengan alif lam kan? Alif lam tak ada. Alif lam, tanwin kan? Tak ada. Semua isim. Jadi tak ada fi'il kan dalam tu? Betul. Bila tak ada fi'il itu jadi jumlah ismiyah lah. Bila jumlah ismiyah, apa kita perlu cari? Dia cari mubtada dan khabar. Tapi sebelum tu kita tengok makna perkataan-perkataan tersebut. Al-hajju. Haji. Apa tu al-hajju? Haji. Ibadah haji. Al-hajju ibadah haji. Dia ada alif lam. Ibadah haji. Ashhurun, apa makna dia? Dan Ashhurul, merasa. Bukan, dia pada syahran. Single dia syahran. Bulan. Syahran, bulan. Ashhurun adalah dia punya jamak taksir. Jamak taksir, jamak pecah, jamak tak ikut format. Kalau jamak biasa, jamak ikut format, dia menjadi muslimuna atau muslimina. Tu ikut format. Dia ada waw nun atau yang di belakang kan. Jadi ini ialah Ashurun, dia jamak taksir, maksud bulan-bulan. Dia punya singular syahrun. Syahrun. Syahrun Ramadan kan. Tu ataupun dalam surah Inna Anzalna apa tu al-fishahr kan, al-fishahr khairun min al-fishahr, lebih baik daripada 1000 bulan itu. Jadi ashhurun, bulan-bulan. Lepas tu yang ayat kata ketiga maklumatun. Maklumatun, apa makna dia agak-agak tu? Melayu selalu ada perkataan tu. Maklumat Maklumat. Maklumat. Jadi dia isim apa ni? Isim fa'il. Isim fa'il. Jap. Maf'ul. Isim maf'ul. Kalau fa'il maf'ul. dia mesti dengan mu depan ataupun dengan tu kan, atau mu dia. Ni ma dengan waw, dia isim maf'ul. Dia punya akar ain lam mim kan? Ilmu. Kan? Mim dengan waw tambah. Ta di belakang ni apa maksud dia? Perempuan. Ramai perempuan. Ramai perempuan, betul. Ramai perempuan. Jadi maklumat tu isim fa'il. Jadi kalau apa terjemahan dia dalam bahasa Melayu? Kau terjemah dalam bahasa Melayu. Ibadat haji. Tak, maklumatun ni, maklumatun. Maklumatun. Perempuan Dia ramai apa? perempuan yang berilmu.
Ya tak? Kan kalau isim maf'ul diterjemah sebagai dilakukan. Diberitahu. Diberitahu atau dimaklumi, Dimaklumi. diketahui. Diketahui. Tahu. Maklumatun diketahui. Jadi kau tengok al-hajju ibadah haji bulan-bulan diketahui atau bulan-bulan yang diketahui. Sebab asyhurun maklumatun, apa dia punya hubungan ni? Asyhurun maklumat, bunyi berlagu kan? Asyurun tu apa Ustaz? Maksud Asyurun. Asyhurun maklumatun. Kenapa maklumatun feminin, asyhurun tak nampak feminin? Asyurun tu memang feminin. Asyhurun ni dia adalah feminin kerana dia jamak taksir. Ingat saya cakap minggu lepas, jamak taksir dirujuk sebagai she. Okey, dia plural. Sebagai dia feminin, jadi sebab tu dia panggil sifat dia. Dia maksud sifat ni asyurun maklumatun, maksud sifat. Dia berlagu kan? Bulan-bulan yang diketahui. Bulan-bulan yang diketahui. Kalau dalam bahasa Inggeris, unknown months. Bulan-bulan diketahui. Itu terjemahan dia. Maklumatun diketahui, asyurun bulan-bulan. Bulan-bulan diketahui. Atau nak lebih sedap, bulan-bulan yang diketahui. Jadi, tiga perkataan ni menjadikan satu jumlah. Dan dia jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah dia ada mubtada' dan ada khabar. Dan mubtada' dia adalah dalam keadaan rafa', iaitu al-hajju rafa', ashhurun rafa', maklumatul pun rafa'. Sebab mubtada' dan khabar kan rafa'. Cuma kita nak tahu mana mubtada'. Bahasa Melayu mungkin tak begitu jelas seperti bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu kata al-hajju adalah bulan-bulan diketahui. Kita tengok adalah. Tapi kalau kita tak letak adalah pun betul je dalam bahasa Melayu. Ibadah haji bulan-bulan diketahui. Boleh juga kan. Tapi kalau ada adalah tu, maksudnya yang sebelum adalah itu adalah mubtada'. Selepas adalah itulah khabar. Dan tiga-tiga atau dua-dua mubtada' khabar adalah rafa'. Iaitu dengan dhamma pada huruf ta'khir perkataan. Kalau bahasa Inggeris dia senanglah. The hajj, kalau al-hajju the hajj, ibadah haji, are non-months. Jadi tu memisahkan subjek dan predikat. Mubtada' dan khabar. Ada soalan? Bagaimana kita faham jumlah ismiyah? Okey? Alright? Okey. Ustaz, Ya. untuk yang mudah dengan mubtada' dan khabar tu, syarat untuk jadi mubtada' tu mesti alif lam lah. Tak semestinya. Oh. Asalkan isim. Asalkan isim. Okey? Baik. Okey, terus. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini ada apps, tolong buka apps. Apps ini, tolong buka apps. Cari ayat Al-Baqarah ayat 198. Senang aja, ke atas tu tekan kepada lambang magnifying glass tu, kanta pembesar tu kan, magnifying search. Lepas tu Al-Baqarah 198. 198. Jadi letak ke atas tu angka 2, lepas tu kolon yang 2 titik 198. Nanti saya buat phone saya kot. Kau nak tengok test. Sekejap Okey, dah jumpa ayatnya? Dah jumpa ayatnya?
Ha? Okey, ada jumpa ayat tak? Laisa tu. Faman farada fihinna. Daripada Al-Hajj pula ada atas lain salah ni ayat bawah dia. Okey, bawah sikit ayat dia kan, hujung-hujung ayat tu. Jumpa faman farada fihinna ada tak? Kenapa saya tak dapat? Tak dapat. Al-Baqarah 198. Ya betul. 197. 7. 197. Ayat sebelumnya. Betul. Nampak tak? Ya, betul. Nampak semua. Okey, sekarang pergi kat kata faman farada fihinna al-hajj. Bila ada fa Barang siapa? kita boleh anggap tu sebagai satu jumlah asing lah. Okey. Sekarang cari ini ayat apa? Jumlah apa ni? Faman farada fihinna hajj. Barang siapa? Kalau fa maka man apa? Man Siapa? man siapa atau isim mausul dari sini, man farada apa? Farada. Menetapkan niat-niat. Jadi fi'il ke isim? Dia. L. PL. Fi'il apa itu? Madi. Madi ya. Farada. Telah menetapkan atau telah fadukan lah. Kan? Telah fadukan. Fihinna fi Di. Pada dalam. dalam hinna Hinna. Mereka. mereka perempuan kan? Dalamnya. Di dalamnya. Dalamnya untuk feminin kan? Feminin plural. Jadi dia kembali kepada mana? Dia kembali kepada asyurun ni. Oh, asyhur. Dia plural kan? Asyurun kan plural. Asyurun adalah feminin. Okey. Jadi maka barang siapa telah fadukan, dia telah fadukan fihinna dalam bulan-bulan itu. Kan? Al-Hajj. Al-Hajj adalah ibadah haji. Okey. Right? Fa'ala maka Farada ni fi'il. Kan? Dia ada huwa dalam tu lah. Sebab dia tak ada isim dalam keadaan marfu' yang keluar selepas tu, rafa' lepas tu. Semua dalam keadaan hinna ni dia jarah sebab dia jadi jadi objek pada haraf fi. Di al-hajjah tu tengok al-hajjah dalam keadaan apa nama al-hajjah tu? Nasab sebab dia ada fathah kan. Jadi dia jadi objek pada farada, objek farada. Jadi kita tengok maka barang siapa telah fadukan ibadah haji. Itu jadi fihinna ni dipanggil berkaitan atau ada istilah panggil mu'talikah, berkaitan, maksudnya di dalamnya. Jadi dia ceritakan keadaan perbuatan tu dibuat di mana atau kat mana, bagaimana, itu fihinna ni. Yang kita tahu dalam jumlah ni kita ada perbuatan, kita ada tahu pelaku dia lah huwa dalam tu, dan kita ada objek dia hajjah. Okey, barang siapa dia telah fadukan ibadah haji di dalamnya. Nya ni kembali pada bulan-bulan. Okey, itu maksud saya. Boleh faham? Maka kita faham satu ayat. Right? Lepas tu kita ada fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Okey, rafasa ni apa? Isim ke fi'il? PL. Okey. Tekan kepada perkataan dalam app tu, tekan tengok apa dia kata. Fi'il, verb ke noun? Apa Ustaz cakap tadi? Tekan kat rafasa tu, kat app, tekan kat rafasa, klik kat rafasa. Dia keluar kan? Rafasa tu apa makna dia kan? Bercampur dengan isteri. Jadi jumpa kat atas kata nama ke bukan? Apa tulis? Ke perbuatan? Verb ke bukan? Perbuatan lah. Atas tulis apa? Sebab saya tak guna app tu Ustaz, saya tak boleh. Oh, Pak dia pakai Saya guna ni tilawah punya. Cik Rahim? Tak ada apps.
Ada. Cuba. Di Al-Baqarah. Ini nak belajar guna app tu. Mudahkan kerja. 19. 7. Okey. Satu. Oh, ada hang sekejap. Okey, nak keluar. Dia dah pusing-pusing. Satu. Okey. Prof. Mana ni al-hajju asy'aru ma'luman faman farada fahina al-hajju rafas bercampur dengan isteri. Bila buka dia akan kata akada rafasa noun. Noun kan? Nama. Itu noun bukan verb. Okey, kalau kita tengok fusuqa, Fusuqa membuat fasik, noun. noun. Jidala, Noun. semua noun kan? Okey. Saya nak jelaskan tu. Jadi itu kadang-kadang terjemahan tu kadang-kadang dia macam perbuatan dia terjemah, kadang terjemahan tu tak tepat. Jadi sebenarnya kalau ini jadi ini noun. Kenapa dia mana dia punya tanwin pergi? Kenapa dia fathah saja? Ini sebab ada peranan lan. Kita akan belajar la, ada 3 jenis la. La ni dipanggil la nafi bil jins. La nafi bil jins. La rafasa maksud tiada sebarang. Tiada sebarang perbuatan keberahian. Rafasa ni. Dia bukan campur dengan isteri je. Bukan maksud berasa berahi pun tak boleh kan. Kalau kita dalam keadaan ihram kan, fikir pasal berahi pun tak boleh. Bau wangi pun tak boleh. Kan? Jadi rafasa ni sebenarnya bukanlah setakat bercampur dengan isteri. Maksudnya lebih. Maksud tiada sebarang rasa keberahian. Tak boleh berangan-angan pun untuk bercampur dengan isteri. Itu rafasa. Tiada la ni panggil la nafi bil jins. Dia menjadikan patutnya la macam ni la ilaha illallah kan. La ilaha illallah. Kenapa ilaha bukan ilahun? Kalau la ilahun dari segi nahwu betul. Ilahun tu betul. La ilahun tiada Tuhan. Kalau la ilahun ilahun tiada Tuhan, tapi tak tepat. Kalau dengan la ilahun tak cukup. La ilaha. Tiada sebarang Tuhan. Illallah kecuali Allah. Itu maksudnya. Jadi la ni la special. Nanti kita akan belajar. Tapi ini adalah isim la rafasa. Tiada sebarang keberahian. Wala dan tiada sama juga fusuqa. Dia sebenarnya fusukun. Tapi dia jadi fusuqa, dia kata mabni atas fathah. La ni adalah la special. La nafi bil jin dan tiada sebarang kefasikan. Kalau dia isim, terjemah sebagai isim. Tiada sebarang kefasikan. Wala jidala pertengkaran kan. Wala tiada pertengkaran. Dan tiada sebarang pertengkaran dalam ibadah haji. Atau semasa ibadah haji. Okey. Nah, jadi jumlah ketiga ni adalah jumlah ismiah. Cuma dia banyak fala dan wala tu dia panggil sambung-sambung. Okey, jadi dia fala maka tiada. Tiada sebarang. Okey, jadi itu bagi kita faham ayat ni ialah tiada sebarang keberahian dan tiada sebarang kefasikan, tiada sebarang pertengkaran di dalam ibadah haji. Saya nak tunjuk sini al-hajj. Ibadah haji ada 3. Kan? Al-hajj kan? Kita ada pertama al-hajju dengan dhammah. Kan? Kedua al-hajja dengan fathah. Kan? Ketiga al-hajji dengan kasrah. Kenapa berbeza? Kerana peranan dalam ayat itu berbeza. Pertama, al-hajju peranan dia sebagai subjek, mubtada. Sebab tu dia dengan dhammah. Dan rafa' dia tinggi. Dia tak diperlakukan.
Dia tidak diperlakukan, dia tinggilah, dia jadi subjek. Jadi al-hajju. Yang ini al-hajjah. Dia diperlakukan oleh faradha. Siapa yang berniat atau siapa yang telah fardukan dirinya ibadah haji. Jadi al-hajjah jadi objek, jadi nasab. Jadi nasab sebab tu dalam keadaan fathah. Okey. Dan untuk yang ketiga ahli haji ni fil haji, dalam ibadah haji. Fi ni harf ja. Di al-haji dia baris bawah dengan keadaan ja dengan ja lah. Dia majrur lah, majrur. Majrur masuk jadi objek pada harf ja atau dia mudhaf ilaih lah, dan ni dia jadi objek pada harf ja, dia haji. Itu apa itu masuk nahwu, di mana peranan perkataan tersebut dalam ayat menentukan apa dia punya keadaan nahwu atau keadaan nahwu dia yang menjelaskan peranan perkataan dalam ayat. Al-hajj pertama sebagai subjek, sebagai perkara utama. Al-hajjah yang ini sebagai objek kepada faradha. Dan al-hajji ialah dia menjadi objek kepada haraf sendi. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Belum. Boleh faham tak ayat ni? Kena banyak latihan lagi Ustaz. Ya betul lah, ni baru. Dia boleh nampak lah bagaimana kenapa baris tu harus berubah kan? Okey. Itu yang penting. Right. Okey, kita tengok pada ayat ketiga. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ada tanda rukun. Jadi kita tengok berapa perkataan dalam ayat tu. Berapa perkataan? 5. 3. Yuridullah. Kita ada yuridu Allah an yukhaffifa ankum. dengan ku. Ya, ada 6. Kan? Okey. Yuridu tu apa? Fi'il. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Jadi dia singular ke plural? Singular. Okey, Allah. Allah, ya Allah lah kan? Ya. Okey, Allah. Allahu. Allahu dengan dhamma pada ha. Maksud dia Allah tu apa nahwu dia? Keadaan nahwu dia? Rafa. Okey, tinggi. Rafa. An apa? An adalah bahawasanya. Kalau ni an masdari, an bahawasanya. Di tengah. Lepas tu yukhaffifa, apa tu? Fi'il ke isim? Fi'il. Fi'il apa? Moderate. Fi'il mudhari'. Tahu makna dia tak? Tak tahu, kena tengok. Najis mukhaffafah apa? Oh ya, tahu. Ringan. Ada semua, cuma tak perasan. Jadi maksudnya apa tu? Maksudnya apa tu? Telah ringan. Yang Dia meringan. Dia meringankan. Yukhaffifa. An apa? Dari. Dari atau tentang. Kum, kamu. Yuridu apa maksud yuridu? Dia hendak. Gagal dia hendak. Okey, tengok. Jadi kalau baca yuridullahu an yukhaffifa ankum. Okey? Jadi yuridullahu, yuridu Allahu, Allah dalam keadaan rafa. Jadi dalam beza tak dengan di atas naj'ala, yang naj'ala di atas ni dengan naj'ala kan, dia tak ada isim dan keadaan rafa selepasnya. Okey, tapi yang ni yuridu ada isim dan keadaan rafa, itu Allahu. Jadi maksudnya dia punya pelaku pada perbuatan yuridu dah muncul dah sini. Jadi kita tak terjemah huwa, yuridu tu ada huwa. Dia kosong. Jadi kita terjemah Allah
hendak. Allah hendak. Kalau Allah tak ada just yuridu an yukhaffifa, itu boleh terjemah dia hendak. Jadi dia kena rujuk pada ayat sebelum itulah siapa yang dia tu. Tapi dalam hal ni Allah dalam keadaan rafa muncul selepas yuridu, maksud Allah lah pelaku yuridu. Maksud kalau nak terjemahkan Allah hendak. Okey? Allah kehendaki atau Allah hendak samalah. Dia hendak apa? Allah hendak apa? Allah hendak apa? Meringankan. Allah hendak Meringankan. meringankan dari kamu. Sebab tu dia ada an tu. Kenapa kena mesti ada an? Nampak tak? Dia maksudnya yuridu yukhafifani, dia jadi objek kepada yuridu. Sebab Allah hendak meringankan. Okey, sebab tu dia ada an. Sebab dia fi'il. Fi'il tidak boleh jadi objek kepada fi'il. Kecuali dengan an. An dipanggil an masdariyah. An yang menjadikan fi'il selepasnya seperti isim. Sebab tu fi'il ni menjadi nasab dengan fathah. Asalnya yukhaffifu. Dia ada an, dia yukhaffifa. Seolah-olah dia menjadi objek kepada yuridu. Memang dia objek lah. Tapi dia fi'il. Okey? Nampak an yukhaffifa. Jadi terjemahan dia Allah kehendaki bahawasanya atau untuk meringankan dari kamu angkum. Okey? Itu jumlah yang itu you off. Okey? Right? Ada soalan untuk jumlah yang tu? Jumlah fi'liyah yang mana pelakunya muncul, wujud selepas fi'il, iaitu dalam bentuk Allahu. Allah dalam keadaan rafa'. Jadi Allah yang melakukan perbuatan yuridu. Jadi kita terjemah Allah hendak meringankan dari kamu. An ni kalau tak terjemah pun tak apa dalam bahasa Melayu. An. Okey, kita cakap Allah hendak apa? Allah hendak ringankan dari kamu. Itu. Okey? Right? Ada soalan? Okey. Kita terus pada jumlah berikut. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Berapa perkataan itu? Wa kulil insan. Wa khuliqa 2, 3, 4. insan dha'ifa. Okey. Okey. Sekarang tengok sini kita ada ke atas. Kita ada khalaqna. Kita punya untuk huwa khalaqa kan? Khalaqna khalaqa. Tapi ni khuliqa. Apa beza dia? Ia nasab kepada Allah. Tak khuliqa. Dijadikan. Dijadikan. Kalau khalaqa dia menjadikan. Khuliqa dijadikan. Maksud dia fil madi majhul. Fil madi pasif. Khalaqa dengan khuliqa. Ni khuliqa. Fil madi pasif al-insan. Manusia. Itu adalah manusia. Dha'ifan lemah. Dha'if. Dha'if kan? Dha'if lemah kan? Mustad'afid, golongan yang dilemahkan. Dha'ifa sama juga, yang lemah. Jadi kan tengok sini. Wa khuliqal insanu, manusia dijadikan lemah. Manusia dijadikan dalam keadaan lemah. Itu maksud. Jadi al-insanu dia tak dipanggil fa'il. Kalau Allah ni dipanggil fa'il. Allah yuridu. Allah hendak. Tapi khuliqa sebab dia fil madi majhul pasif, al-insanu dipanggil naib fa'il. Naik. Sebab dia bukan melakukan perbuatan tu. Perbuatan tu diperlakukan ke atasnya. Tapi tak banyak berlaku lah dalam Quran, ada lah. Tapi tak sebanyak macam bentuk yuridullahu. Okey, ni khuliqa bi fil madi majhul. Ni terjemahan ayat ni ialah Allah hendak meringankan dari kamu
dan atau kerana manusia diciptakan dalam keadaan lemah, dhaifan. Manusia diciptakan lemah, dhaifan. Itu masuk ayat tu. Ada soalan? Okay, kita pelan-pelan. Ini kita baru pertama kali. Nanti insya-Allah kita akan belajar dalam Quran, banyak ayat kita jumpa baru kita dapat gambaran, dapat lebih mantap pemahaman kita. Okey. Okey, ayat berikutnya. Falamma jaa ala lutinil mursalun. Okey. Jadi berapa perkataan dalam tu ada? Falamma 2, ja 3. Falamma jaa lagi ala Ala 2. Lutin lutin 3. mursalun. Al-Mursalun. Okey, kita discuss, kita bincang 3. perkataan demi perkataan. Fa apa? Fa apa makna dia? Maka. Dia fa, maka dia kadang-kadang dia memang dia tak ada kesan terhadap perkataan sebenarnya. Kadang-kadang ada. Dia kalau dia fa sababiah, nanti kita akan belajar. Lepas tu lamma, apa maksud lamma? Tidak. Lamma apabila. Apabila. Iza pun apabila iza, tapi iza dia ada unsur ingat. Lamma ni just apabila, ketika, boleh juga. Falamma apabila. Jaa apa maksud dia? Telah datang. Telah datang. Jadi dia fi'il madhi lah. Kan? Jaa jaa telah datang fi'il madhi. Ala ala Ali Imran. Ali Imran keluarga. Ali Imran, ahli bait, samalah ala. Ahlul tu ahlul. Tapi bila Ali dia keluarga, Ali Imran, okey. Ali. Lut, Nabi Lut. Nabi Lot. Lepas tu Al-Mursalun. Al-Mursalun apa makna dia? Isim apa tu? Mursalun. Depan mu dengan sin berbaris atas. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Apa terjemahan dia jadi mursalun? Di apa? Yang di risalah disampaikan. yang diutus. Risalah yang diutus, yang dihantar. Kan? Al-Mursalun, jadi dia plural, golongan yang dihantar. Golongan yang dihantar atau mereka yang dihantar. Al-Mursalun. Jadi para rasul lah. Para tu kalau terjemahan para rasul. Dia plural kan, ada waw nun. Dia plural, dia para rasul. Jadi mereka yang dihantar. Terjemahan literalnya jelas mereka yang dihantar. Tapi kalau terjemahan dalam Al-Quran dia kata para rasul. Dan para rasul dalam Quran bukan semestinya nabi saja atau ni bukan nabi saja, tapi malaikat pun dikira sebagai rasul Allah. Okey? Right. Jadi kita dah tahu semua satu makna. Kita cari ada tak frasa? Bentuk frasa. Ada tak? Bentuk dalam bentuk mudah filahi khususnya. Lutin ala lutin. Ala lutin. Tu ala lutin. Dia tengok kenapa ala lutin mudah filahi. Pertama ala tak ada tanwin. Kan? Ala tak ada tanwin dan tak ada alif lam. Dan lutin dengan keadaan ja. Dengan kasrah tadi ta. Jadi dia adalah mudah filahi. Jadi terjemahan dia adalah dia satu makna lah, keluarga Lot. Keluarga Lot atau dalam bahasa Inggeris the family of Lot. The family of Lot. Keluarga Lot. Okey? Right. Jadi tengok ala ni, ala adalah dalam keadaan ala apa keadaan ala? Dengan pangkat nasab. Jadi dia nasab. Nasab kan?
Okey. Al-mursaluna waw nun di belakang. Apa keadaan nahu dia? Ramai. 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 Nahu dia. Kalau kita kata nahu, nasab, rafa atau ja. Itu saja. Oh. Ha, Itu apa tadi? rafa, Nasab. nasab atau ja. Nasab. Okey. Dia rafa. Dia rafa. Kalau dia nasab, dia jadun. Kalau dia nasab atau dia ja, dia waw jadi ya. Dia ya nun. Dia rafa. Kita rafa. Jadi dia rafa dengan sebab dia waw nun dia rafa. Jadi al-mursalun rafa ala lutin satu perkataan, ala nasab, lepas tu jaa telah datang. Falama maka apabila lah telah datang. Jadi siapa yang lakukan datang ni? Ala lutin ke al-mursalun? Ala lutin. Kalau yang melakukan perbuatan rafa ke nasab? Yang melakukan perbuatan ialah nasab. Yang Yang melakukan rafa. Macam ni. Allahu yuridu. Allah rafa kan? Allah yang melakukan perbuatan. Okey? Okey. Jadi yang melakukan jaa ni yang rafa al-mursalun. Oh, utusan. Rasul telah datang. Datang kepada siapa? Itu jadi nasab tu ala lutin. Keluarga Lut. Jadi dalam bahasa Arab, kan dia tak kisah. Yang melakukan perbuatan berdatang kemudian, yang menjadi mangsa perbuatan berdatang dahulu, asalkan yang membezakan ialah keadaan nahu dia. Dia rafa, dia pelaku. Kalau dia nasab, dia jadi mangsa pada pelakuan. Okey? Jadi kenapa Allah susun macam tu? Itu untuk logika ataupun untuk dia panggil mantik. Allah sekarang nak tekankan mana yang ditekankan. Mana jadi penegasan dia. Okey? Kita tengok. Jadi dalam ayat ni nak terjemah macam mana? Terjemah mana? Maka apabila telah datang kepada keluarga Lut, utusan. macam tu juga. Kalau nak terjemah secara literal, maka apabila telah datang keluarga Lut telah datang kepada keluarga Lut akan para rasul. Itu terjemah bahasa klasik lah. Bahasa kitab kuning. Tapi kalau kita bahasa moden, kita terjemah maka apabila para rasul telah datang kepada keluarga Lut. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, ayat di bawah pula. Ayat di bawah. Walaqad kazzaba ashabul hijr mursalin. Berapa perkataan tu ada? Walaqad kazzaba. Ada wa, laqad. Cik laqad ada 3 perkataan situ. Walaqad 3 perkataan tu. Wala dan qad. Wa dan la sesungguhnya, qad sesungguhnya. Jadi walaqad ni dan sesungguhnya. Itu. Okey. Kazzaba satu. Kazzaba mendustakan. Mendustakan. Telah mendustakan. Ashabu sahabat. Al-hijr Okey dah. Gua. Oh, gua. Al-mursalin para rasul. Rasul sama. Apa beza yang di atas dengan di bawah? Yang di atas satu plural. Plural. Yang di atas pelaku. Yang atas pelaku, yang di bawah yang dilakukan, yang dilakukan. Betul. Alhamdulillah. Yang atas rafa, yang bawah nasab. Okey. Jadi kita tengok sini, ada tak keadaan frasa mudah-mudah filai? Ada tak? Ashabul hijr. Ashabul hijr. Sahabat gua. Golongan gua. Geng gua lah. Geng gua. Kalau ashabul kahfi, geng gua. Itu gua lain. Ni pun gua. Ni dia gua ni. Hijr gua. Atau ashabul fil. Fi ashabil fil. Geng gajah.
Kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu semua sama. Okey? Kawan. Kawan, kumpulan, companion, sahabat. Okey? Right. Jadi kita terjemahkan ni walaqad dan selaqad sesungguhnya kadzaba telah dustakan kan? Apa ni fi'il apa? Fi'il madi. Madi. Telah dustakan. Okay. Siapa Telah. dusta siapa? Ha. Ashabu Ashabul Hijr. Ashabul Hijr telah mendustakan mursalin. Para Rasul. Rasul. Tu bezanya atas dengan bawah. Okey? Nampak tak? Okey. Ada soalan? Tak salah, kita pergi ayat terakhir dia. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Berapa perkataan? Silakan. Kita ada fa, Ma dua. ma, Bakat satu. bakat, ala ala, Alaihim. him, as-sama'u, Satu. wa Al satu. Al-Ard. Dua. wa Mama dua. kan, Kanu tiga. Munzarin. Okey, sekarang saya satu makna. Fa apa? Fa, Fakaka. maka. Ma, Ma apa tidak. apakah? Sambung kepada fi'il dia jadi tidak biasanya. Okey? Tu kita tengok konteks nanti. Bakat, Bakat. bakat menyanyi. Bakat lah kot. Bakat menyanyi. dengan Bakat ni menangis. Oh menangis. Saya tak jumpa lagi dia punya ni. Dia ya bekun itu menangis fi'il mudhari ya bekun dalam surah Yusuf. Jadi bakat ni menangis. Siapa pelakunya ni? Dia ada ta maftuha dengan sukun. Apa? Fi'il madi untuk siapa tu? untuk feminin. Wanita. Feminine singular kan orang ketiga she lah, untuk she kan. Orang ketiga singular feminine, bakat. Okey? Baik, lepas tu alaihim apa makna dia? Ke atas Atas Mereka. atas mereka. As-sama'u apa maknanya? Langit. langit Langit. Waw dan al-ardu bumi bumi. Wa dan ma tidak. dan tidak Kanu dan bahasa lain saya terjemah. Kanu ni kalau terjemah mereka adalah telah. Panjang tu. Jadi dalam bahasa Inggeris they were lah. They were. They were. Mereka adalah telah. Sebab kanu plural ada waw tu kan. Waw tu plural. Jadi mereka kana tu adalah dan telah berlaku. Okey. Munzarin isim fa'il, fa'il munzur sejak yang apa? Yang mendapat ataupun mendapat tangguh. Yang mendapat munzarin. Dapat apa tu? Munzarin. Dia isim maf'ul tu. Isim maf'ul tu bukan isim fa'il. Yang dia beri tangguh. Sebab dia punya huruf akal apa? nazara. Nun ra kan. Ra tu huruf kedua kan. Dan ra berbaris fathah. Kan? Jadi dia adalah isim maf'ul. Kalau munzirin itu isim fa'il. Kalau munzarin itu isim maf'ul. Jadi dia isim fa'il yang diberi tangguh. Maksudnya yang diberi tangguh. Dia Beri tangguh. jadi okey. Sekarang kita ada bakat perbuatan. Siapakah yang laku bakat itu? Dari isim dan keadaan rafa'. Isim dan rafa' alai as-sama'u wal ardu. Jadi as-sam'u wal ardu. Dua-dua tu isim dalam keadaan rafa'. Jadi as-sama'u
al-ardu walaupun dalam bentuk ejaan dia bentuk masculine kan, dia tak ada tamah buta, tak ada apa, tapi orang Arab rujuk langit dan bumi sebagai feminin, sepertinya matahari. Tapi bulan dia rujuk sebagai masculine. Itu jangan tanya saya kenapa, itu penggunaan orang Arab. Okey? Jadi dalam hal ni as-sama'u wal ardu pelaku kepada bakat. Okey? Okey. Maksudnya kalau terjemahan cara terjemahan dia. Maka Langit dan bumi tidak telah menangis. tidak tidak. Maka tidak Langit dan bumi menangis di atas kamu, atas mereka. atas mereka. Dan tidak mereka adalah telah diberi tanggung. Itu bagi terjemah. Nanti kau lihat sini, bakat singular kan? Ya. Dia pelakunya ada dua, as-sama'u wal ardu. Okey? Itu dibolehkan dalam bahasa Arab bila kadang-kadang yang pelaku dia plural. Tetap yang ini sebab dia kosong, dia letak dengan dia punya fi'il sebagai singular. Tapi male female dia akan tally, tapi single dia akan guna single. Walaupun pelaku dia plural, dia punya tapi selalu orang ketiga je lah. Orang ketiga single, sama ada kalau apa ni, kalau dia punya tu bakaa, dia ada bakaya, baku ya bekun, dia ada ya belakang tu, ya beki. Dia punya huruf akal tengok dia ada ba kaf ya, alif maksurah. Tu je bakat. Jadi kalau tu. Jadi as-sama'u wal ardu walaupun ni plural dia bakat. Jadi kita terjemahan dia, maka tidak langit dan bumi menangis atas mereka dan tidak ada pun mereka telah diberi tangguh. Okey? Jadi itu bagaimana, itu pendedahan awal. Jadi bila kita buat latihan amali ni, kita akan terdedah pada ayat kita. Dia tak boleh lari daripada bila ada perbuatan mesti ada pelaku. Kalau ada isim yang dalam keadaan rafa' selepas tu, itulah pelakunya. Lepas tu kalau ada isim dalam keadaan nasab, iaitu dengan fathah tu untuk singular atau ya nun untuk plural, itu menjadi objek dia. Itu tak ada lagi. Konsep dia itu saja. Dia nak tahu ada perbuatan, siapa buat perbuatan tu, siapa yang dipelakukan perbuatan. Kalau ada dia punya maf'ulun bihi lah. Kan? Itu aja dari segi ayat Quran itu. Kalau dia jumlah ismiyah, mana subjek, mana predikat. Itu saja. Ini peringkat awal, ni peringkat awal, ni peringkat asas semua ni. Saya dari contoh. Okey? Baik, ada soalan? Sebelum kita tangguh kejap, kita lihat kejap. Okey? Tak ada soalan? Okey, tak ada. Tak ada, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Sekarang berapa jam? Saya jam tak ada kat sana. 9.26. 9.22? 6. 26. Okey, jadi kita jumpa sedang 9.40. Okey? Kita lihat 13 minit. 2 minit. Okey? InsyaAllah. Okey, lihat dulu. Assalamualaikum. Salam. Thank you.